Sunni mula dapat dikesan di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in, selepas zaman para sahabat Nabi. Pada ketika itu sahabat Nabi dah tak ada lagi dah. Tak ada seorang lagi dah. Di zaman tabi'in, tabi'in tu maknanya generasi selepas sahabat Nabi. Generasi yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi dan mereka sebagai penyambung, penerus di kalangan kita umat Islam. Dan pada zaman mereka lah dikesan mula berlakunya pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini berlaku atas desakan hidup. Dia peniaga kecil, dia hanya berniaga jual terung. Dia nak bagi laku terung dia. Dia katalah terung ni banyak khasiat. Oh, hadis Nabi mengenai khasiat terung ni supaya barang jualan dia boleh laku banyak. Siapa makan terung ni, dia akan dapat khasiat bagian. Kononnya Nabi kata. Kalau kata dia yang kata, barangkali orang tak percaya. Tapi bila kata Nabi yang kata, mungkin ada pihak yang percaya. Itu kerana desakan hidup yang kesempitan hidup dan sebagainya. Ada yang didorong oleh niat jahat. Memang dia musuh Islam, musuh dalam selimut, nama Muslim tapi sebenarnya tak Islam. Islam pada zahir, hakikatnya bukan Islam. Golongan munafiqin yang menzahirkan Islam, sebenarnya dia kafir, dia tak Islam. Golongan ini disifatkan sebagai musuh-musuh Islam yang cuba memporak-perandakan Islam itu dari dalam Islam. Mereka menggunakan hadis sebagai saluran untuk mereka memporak-perandakan Islam. Macam-macamlah kata-kata yang dikeluarkan, di mana motif mereka adalah untuk memporak-perandakan Islam. Dan ada pihak-pihak yang memang dengan niat yang baik, niat baik orang Islam, tapi ilmu tidak kesampaian. Ilmu dia tidak kesampaian. Dia mengambil jalan mudah, ceramah ataupun istilah yang ulama hadis guna sebagai qassas. Apa maksud qassas? Tukang cerita. Nak kata penceramah pun barangkali dia lah kot. Tukang cerita. Golongan yang semacam ni mengambil jalan mudah nak jadi seorang tokoh, seorang melalui shortcut, jalan pintas. Dikatakan pada satu ketika di mana umat Islam ni banyak ataupun lebih memberi perhatian kepada sirah Ibn Ishaq. Allahu Akbar. Sirah Ibn Ishaq, antara kitab sejarah Islam yang terulung. Muhammad Ibn Ishaq menulis sejarah Islam. Kemudian mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga ramai di kalangan umat Islam lebih memberi tumpuan kepada sirah Ibn Ishaq berbanding dengan sunnah Nabi yang dihasilkan melalui kitab-kitab hadis yang lain. Begitu juga sebahagian di kalangan umat Islam pula memberi perhatian lebih kepada fiqh Abu Hanifah, fiqh mazhab Hanafi. Mazhab fiqh yang paling awal jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab 4 yang kita kenal pada hari ini. Mazhab Hanafi lah yang paling awal. Lepas Hanafi, Maliki, lepas Maliki Syafi'i, lepas Syafi'i barulah Hanbali.
Jadi sebahagian di kalangan umat Islam lebih memberi tumpuan kepada membaca fiqh Hanafi daripada membaca kitab-kitab hadis yang muktabar. Menyebabkan sebahagian di kalangan mereka dengan ilmu yang cetek yang ada pada mereka telah melakukan buat hadis, memalsukan hadis-hadis Nabi ini. Niat dia elok, bagus. Khususnya berkaitan dengan kelebihan baca Quran. Niat dia oleh kerana orang sebahagian di kalangan umat Islam dah terbawa-bawa ataupun lebih cenderung kepada fiqh Abu Hanifah, lebih cenderung kepada sirah Ibn Ishaq. Bagaimana cara nak kembalikan mereka meminati membaca kitab-kitab hadis, membaca Al-Quran tu sendiri? Sebahagian di kalangan mereka cuba memalsukan hadis. Kalau baca Yasin malam Jumaat ni pahalanya sekian. Ribu. Boleh masuk syurga 7 pintu, pilih pintu mana yang nak, macam-macam cerita. Baca surah ni, oh ini bagian. Wah, menarik minat ramai yang berjaya mengembalikan semula perhatian mereka kepada Al-Quran sebagaimana yang sepatutnya, tetapi melalui hadis-hadis palsu. Sebab tu fadail Quran ini banyak hadis-hadis palsu yang berlaku tentang fadilat membaca ayat-ayat tertentu, membaca surah-surah tertentu. Golongan ini niat dia baik supaya orang kembali minat baca Quran. Niat bagus. Tapi bukan semua niat yang bagus itu akan jadi baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kena baik, perbuatan juga kena baik, baru boleh jadi baik. Kalau niat saja baik tapi perbuatannya tak baik, takkan jadi baik, takkan dikira baik.